pagi semua anak-anak. Ustazah harapkan anak-anak semua dalam keadaan yang sihat walafiat. InsyaAllah pagi ini kita akan belajar pendidikan Islam. Jadi diminta anak-anak untuk buka buku pendidikan Islam, buku teks muka surat 25 hingga 28. Okey, untuk tajuk kita hari ini berkenaan dengan kefahaman suratul Zalzalah. Okey, apakah dimasukkan dengan suratul Zalzalah? Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah di akhir pembelajaran nanti pelajar-pelajar akan dapat yang pertama menerangkan pengenalan suratul Zalzalah dengan betul. Yang kedua, menghuraikan intisari ayat daripada suratul Zalzalah dengan betul. Yang ketiga, menyatakan 3 pengajaran ayat daripada suratul Zalzalah. Yang keempat, mengamal dan menghayati pengajaran dalam suratul Zalzalah. Okey, Ustazah akan seterusnya Ustazah akan terangkan apakah pengertian zalzalah. Okey, zalzalah itu bermaksud gegaran ataupun goncangan. Okey, bumi akan digegarkan sedahsyat-dahsyatnya apabila berlakunya hari kiamat. Okey, surah Zalzalah merupakan surah yang ke-99. Surah ini diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Jadi, Ustazah nak anak-anak semua ingat surah Zalzalah surah yang keberapa dalam Quran, diturunkan di mana dan mengandungi berapa ayat. Okey, yang seterusnya. Okey, apakah intisari suratul Zalzalah? Okey, intisari ni maksudnya kandungan ayat Okey, apa yang kita dapatlah, apa yang kita akan faham daripada intisari suratul Zalzalah ini. Yang pertama, amalan kebaikan yang kecil akan mendapat ganjaran yang berganda-ganda. Maksudnya kat sini kalau kita buat suatu amalan yang kecil, kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar Okey, yang kedua, jangan sekali-kali kita meremehkan amalan yang kecil kerana amalan yang kecil itu jika Allah terima akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Contohnya lah, perbuatan apa, amalan apa yang nampak kecil. Contohnya macam awak nampak sampah, lepas tu awak ambil kan, itu rasanya macam suatu amalan yang remeh. Tapi jika amalan yang 3 buang sampah tadi awak buat, insya-Allah walaupun ia nampak remeh, tetapi jika diterima oleh Allah, maka kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Yang ketiga, pada hari kiamat nanti manusia akan ditunjukkan segala amalan mereka semasa dekat dunia. Yang keempat, sekiranya menerima buku amalan dengan tangan kanan, maka dia adalah ahli syurga Okey, seterusnya, dan jika dia menerima buku amalan dengan tangan kiri, maka dia adalah ahli neraka. Okey, intisari sudah. Seterusnya, okey, ini adalah dia punya kalimah surat Zalzalah beserta maksudnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, maksudnya apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Wa qalal insanu ma laha. Dan berkatalah manusia dengan perasaan yang gerun, apa yang sudah terjadi kepada bumi. Yauma idzin tuhandisu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menceritakan kabar beritanya. Okey, bi anna rabbaka awhalaha. Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya, yakni berlaku demikian. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak, iaitu dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan-balasan amal-amal mereka. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya di dalam buku amalannya. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihat dalam buku amalannya. Okey, sebenarnya kandungan ayat itu tadi, intisari ayat, maksud-maksud ayat itu sebenarnya dah Ustazah terangkan tadi dalam intisari suratul Zalzalah. Okey, Ustazah harap anak-anak semua faham. Okey, kita masuk yang terakhir. Okey, apakah yang kita akan dapat ataupun apakah pengajaran ayat daripada suratul Zalzalah? Okey, yang pertama, beriman dan yakin dengan hari akhirat.
Maksudnya kat sini kita kena yakin dan beriman bahawa satu hari nanti hari kiamat pasti akan berlaku. Okay, setiap amalan baik akan dihitung walaupun sebesar zarah. Sebab tu selagi kita hidup, kita hendaklah sentiasa melakukan amalan yang sangat baik. Okay, yang ketiga, membuat persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Daripada sekarang, kita kena mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat nanti. Dan yang keempat, setiap amalan kita akan diperlihatkan di akhirat. Okey, jadi ini sajalah penerangan Ustazah untuk hari ini. Jadi Ustazah harap anak-anak faham dan boleh ambil iktibar atau pengajaran daripada surah Zalzalah. Okey, bila pelajar dah faham, Ustazah akan sediakan sedikit latihan lah untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap tajuk tersebut. Okey, soalan yang pertama. Surah Zalzalah turunkan di mana? Okey, yang kedua, surah ini ialah surah yang keberapa dalam Al-Quran? Yang ketiga, surah Zalzalah mengandungi berapa ayat? Okey, itu soalan yang ketiga. Seterusnya, soalan yang keempat. Okey, jadinya Ustazah nak awak nomborkan ayat dengan artinya yang betul. Okey, contohnya, Iza zulzilatil ardu zalzala, apa maksud dia? Okey, awak boleh cari kat atas tu dan awak isikanlah. Contohnya awak kata mungkin jawapan dia nombor 4. Okey, awak letaklah kat nombor 4 kat sini. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir. Nyatakan 3 pengajaran daripada suratul Zalzalah. Okey, itu saja untuk pengajaran kita hari ini. Ustazah harap anak-anak faham dan sentiasa menjaga kesihatan diri. Okey, itu saja daripada Ustazah. Okey, ni Okey, selamat berjaya semua. Jaga diri baik-baik daripada Ustazah Rafidah. Okey, selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. InsyaAllah hari ini Ustazah akan ajar pendidikan Islam tahun 6 iaitu bidang Al-Quran kefahaman surah Duha. Sebelum itu, Ustazah minta semua anak-anak buka muka surat 26 hingga 30 dalam buku teks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan pengenalan surah Al-Duha. Yang kedua, menghuraikan intisari ayat daripada surah Al-Duha. Yang ketiga, menyatakan 3 pengajaran ayat. Yang keempat, mengamalkan dan menghayati pengajaran dalam surah Al-Duha. Okey, Ustazah akan terangkan sedikitlah pengenalan surah Duha. Okey, surah Duha merupakan surah yang ke-93 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan mengandungi 11 ayat. Jadi Ustazah minta anak-anak supaya ingat pengenalan surah Duha ini. Okey, di mana diturunkan, surah yang keberapa dalam Al-Quran dan mengandungi berapa ayat. Okey, yang seterusnya, apakah sebab dinamakan surah Duha? Okey, dinamakan surah Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha pada permulaan surah. Okey, seterusnya. Okey, sebab penurunan surah Ad-Duha. Okey, surah ini merupakan satu penafian Allah terhadap orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana lama tidak menurunkan wahyu. Okey, seterusnya Ustazah akan terangkan pula kenaan dengan intisari surah Ad-Duha. Intisari ni maksudnya kandungan surah Ad-Duha. Okey, yang pertama, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Okay, yang kedua, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk yakni Al-Quran. Dan yang ketiga, Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Maksudnya kat sini kita hendaklah sentiasa membantu anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan. Dan bila kita dapat nikmat daripada Allah, kita hendaklah sentiasa bersyukur. Okey, ini adalah erti surah daripada surah Duha. Okey, jadinya awak kena baca dan fahamilah maksud dia, ayat Quran dia beserta maksudnya.
Okey, yang terakhir pengajaran daripada ayat ini ataupun apa yang kita boleh dapat daripada surah Duha ialah yang pertama, orang yang berusaha akan berjaya. Kalau kita nak dapatkan sesuatu kejayaan, kita mesti berusaha. Ingat, sentiasa berusaha, jangan mudah putus asa. Okey, yang kedua, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadinya sampai situ saja penerangan ustazah untuk hari ini. Ustazah harap anak-anak semua faham. Tu kefahaman daripada surah Ad-Duha. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi pengajaran hari ini, ustazah akan sertakan latihan lah. Okey, jadi ada ustazah bagi latihan. Okey, awak tengok Okey, yang pertama, soalan yang pertama. Okey, surah Ad-Duha diturunkan di mana? Yang kedua, surah ini ialah surah yang keberapa? Dan yang ketiga, surah Ad-Duha mengandungi berapa ayat? Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, arahan dia, padankan ayat dengan pengertian yang betul. Okey, contohnya awak baca, apa Wadduha? Okey, apa maksud dia? Jadi awak kena sesuaikanlah. Walaili iza saja. Awak kena sesuaikan mana jawapan yang betul. Dan begitulah soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang ni. Okey, apa soalan dia? Okey, bina ayat berdasarkan perkataan di bawah supaya menjadi pengajaran ayat surah Duha. Okay, daripada beberapa perkataan ni, bersyukur nikmat. Okay, awak kena bina satu ayat yang menunjukkan pengajaran surah Duha. Sama juga dengan ni lah, membantu orang bantuan. Okay, yang ketiga ni, orang berusaha berjaya. Jadi anak-anak semua kena bina ayat supaya menjadi pengajaran ayat. Okey, saya tekan kat sini. Pengajaran ayat dari surah Ad-Duha. Okey, itu saja daripada ustazah. Ustazah harap anak-anak semua faham. Okey, itu saja. Okey, selamat maju jaya semua. Jadi baik-baik. Dari Ustazah Rafidah. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4 iaitu bidang Jawi. Tajuk dia adalah kedudukan huruf Hamzah. Jadi sebelum tu Ustazah minta anak-anak semua untuk buka muka surat dalam buku teks 58 sehingga 61. InsyaAllah lepas ni Ustazah akan terangkan ya. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenal kedudukan Hamzah dalam perkataan dengan betul. Yang kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf Hamzah dengan betul. Okey, kat sini Ustazah akan tunjukkan awak iaitu kedudukan Hamzah dalam tulisan Jawi. Okey, jadinya ada 5 tempat ataupun kedudukan Hamzah dalam tulisan Jawi. Yang pertama, Hamzah itu di bawah huruf alif. Hamzah berada di atas alif 3/4. Hamzah berada atas garisan dan Hamzah itu berada dalam rumah. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang ni Okey, kalau awak tengok, ini adalah kedudukan Hamzah dalam tulisan Jawi. Okey, yang pertama ni adalah Hamzah itu berada di atas alif. Yang kedua, 3/4. 1/4. Ni atas garisan lah. Ni dalam darjah rumah dia. Okey, kat sini dia dah nyatakan tentang garisan-garisan. Jadi awak boleh nampak lah. Okey, kalau yang ni huruf alif di bawah Hamzah. Huruf Hamzah. Yang ni huruf Hamzah di bawah alif. Ni Hamzah di bawah alif. Ni Hamzah 3/4. Yang ni Hamzah atas garisan. Yang ini Hamzah dalam rumah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni. Okey, contoh Okey, ini adalah kedudukan Hamzah di bawah alif, ditulis hanya pada 3 jenis perkataan ini sahaja. Okey, yang pertama perkataan Islam. Okey, yang kedua Yang ketiga adalah email. Email dan juga Islam. Okey. Ataupun dia kata perkataan yang bermula dengan huruf I seperti I dagang
I operasi dan sebagainya. Jika perkataan ekor atau enak, ia bukan daripada jenis I seperti perkataan email. Okey. Sekarang yang ini pula, huruf hamzah di atas alif. Okey, macam mana kita nak tahu bilakah kedudukan hamzah ni berada di atas huruf alif? Okey, pada perkataan yang bermula pada huruf alif atau vokal A, I dan I yang dimasukkan salah satu daripada imbuhan. Okey, contohnya ini imbuhan awalan di, se dan ke. Jadi bila awak jumpa perkataan awalan berimbuhan awalan di, se atau ke, maka huruf alif tu awak kena letak hamzah di atas. Tengok contoh ni. Okey, ni imbuhan kan? Ni di tambah dengan kata dasar. Jadi inilah hasilnya di atas. Alif tu atasnya mestilah letakkan hamzah. Okey, seekor, seekor. Ke arah. Okey, sekarang saya akan terangkan pula kedudukan hamzah 3/4 dari garisan lepas alif. Okey, bila masa kita nak tulis ni? Okey, apabila perkataan tersebut dimasukkan imbuhan akhiran an pada perkataan yang berakhir dengan vokal A. Okey, ini contoh-contohnya. Okey, ini adalah perkataan berimbuhan yang berakhir dengan imbuhan an. Dan kata dasar dia pula berakhir dengan vokal A. Contohnya kata, sama, rasa, bawa dan lain lagi. Jadi, hamzah tu adalah kedudukan dia adalah 3/4 dari garisan lepas alif. Contoh perkataan, perasaan, persamaan, rekaan, peragaan dan juga bawaan. Okey, seterusnya kita tengok pula kedudukan hamzah. Okey. Yang ni. Okey, huruf hamzah ditulis di awal perkataan. Ni awak nampak ni. Ni huruf hamzah ni dekat awal perkataan bila masa kita gunakan. Okey, maksudnya khusus untuk nama orang Cina. Contohnya ong, ang dengan eng. Ni jadi kita akan gunakan ni lah. Kita letak hamzah dia ditulis di awal perkataan khusus untuk nama orang Cina. Okey, seterusnya kita tengok pula kedudukan hamzah 3/4 dari garisan. Ni 3/4 dari garisan. Okey, awak tengok ni lah. Kalau tengok tadi kita rujuk nota yang first kali saya tunjukkan tadi kan, ni ada garisan tu. Okey, dia adalah ni kalau kata kita adalah kata di perkataan yang A, lepas tu U, vokal A, vokal U, vokal A, vokal I dan vokal U dan juga vokal I. Contohnya satu perkataan ini dia ada huruf A dengan U lah, vokal A dengan U. Contohnya bau. Ni kalau untuk A dengan I lain. Kalau U dengan I contohnya kuih. Maka kedudukan hamzah dia adalah 3/4 dari garisan. Kita tulis pada perkataan macam ni lah. Jauh, laut, lain, ni air, cuit dan juga kuih. Okey. Seterusnya saya akan terangkan pula. Okey, hamzah di atas garisan ditulis pada perkataan asal bahasa Arab. Okey, ni untuk bahasa Arab lah, asal perkataan tu bahasa Arab. Okey, jadi ni awak tengok contoh ni adalah perkataan bahasa Arab. Perkataan asal bahasa Arab, wudu, doa, Al-Quran, okey, ikhfa, imla, nisa. Jadi hamzah ni kita akan letakkan di atas garisan. Ni setaralah maksudnya, setara setara dengan perkataan bahasa Arab ni lah. Okey, seterusnya kita tengok pula yang terakhir. Okey, hamzah dalam rumah. Ada rumah okey, bila masa kita nak letak hamzah ni ada rumah. Okey, sama juga kita akan letakkan pada asal perkataan bahasa Arab. Contohnya malaikat, faedah dan juga tahniah. Okey, awak tengok huruf hamzah ni betul-betul Okey, ni ada rumah ni. Yang bulat ni tu ada rumah sikit je lah. Ni pun sama, nampak tak rumah dia ni? Okey, ni perkataan malaikat, ni perkataan faedah dan juga ni perkataan tahniah. Okey, jadinya ustazah dah terangkan kesemua tadi kedudukan huruf hamzah. Jadi ustazah harap anak-anak faham dan lepas ni kena banyakkan buat latihan lah dan anak-anak kena kenal kedudukan
hamzah. Sebab kadang-kadang anak-anak ni akan keliru. Kadang-kadang ejaan tu betul, tapi dia akan letak hamzah tu. Jadi anak-anak semua kena berhati-hatilah. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak semua, jadi Ustazah sertakan dengan latihan. Okey, latihan. Ini latihan Ustazah dah buat tadi. Oh, tak ada pula. Okey anak-anak, ni latihan yang Ustazah akan berikan pada anak-anak. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 62. Okey, soalan yang pertama, senaraikan perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut kedudukannya. Okey, anak-anak boleh cari dalam buku teks tadilah. Muka surat daripada muka surat berapa tadi yang saya dah beritahulah. Okey, soalan yang kedua, anak-anak perlu jawikan dan bina ayat. Okey, contohnya ni diadakan. Okey, anak-anak kena tukarkan dalam perkataan dalam tulisan jawi. Lepas tu anak-anak buatlah bina ayat daripada perkataan yang telah disediakan di sinilah. Okey, itu saja daripada Ustazah. Harap-harap anak-anak dalam keadaan yang sihat ya. Okey, selamat maju jaya semua. Jaga diri baik-baik. Dari Ustazah Rafidah. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.